نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزاء رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Baik, Alhamdulillah, Tuan Imam, Masya Allah, dan lain-lain tuan-tuan yang dihormati Allah SWT dan puan, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, pagi ini kita teruskan, insyaAllah, sambungan daripada minggu sebelumnya. Itu berkaitan dengan baca. Nak baca dah ni. Tapi kita cuba masuk di dalam kertas dulu. Kertas saya bagi tu, insyaAllah. Kertas tu. InsyaAllah, baik. Tapi sebelum tu ingat lagi setiap huruf yang ada sifatnya. Masih ingat? Tak ingat? Kalau tak ingat kena tulis Lupa Binah. Lupa kena tulis Alhamdulillah. Yang pertama yang kita nak baca mesti kita kena ingat, iaitu berkaitan dengan sifat suara. Makan tak ni? Sifat suara? Tak makan. Tak ada. Okay, maka tak. Ada. Semua lah ada. Tu. Kita cuba. Kita cuba tengok. Apa benda jangan? Benda tak lekat, benda tak ada. Baik. Suara. Baik, nafas. Baik. Kita tengoklah huruf suara, iaitu suara dia ada tahan dan dia ada lepas. Lepas. Apa benda ni? Ada kot lah. Whiteboard. Baik, kita buat garisan je dah. Baik. Dia ada tengah ni. Dia ada pertengahan. Baik. Nafas tidak ada. Baik, kita tengok huruf suara ni yang tahan, iaitu huruf yang huruf ba. Kena ingat ni tuan-tuan puan. Baik, ba, jim, da, qaf, to, lepas tu a, ka dan ta. Kena ingat, kalau tak ingat kita baca lagi dia jadi tak betul lah. Kena betulkan baik. Kalau yang lepasnya, yang lepas kita ambil ni dulu.
huruf yang pertengahan, iaitu huruf lam, nun, ain, mim, ra. Ingatlah tu. Baik. Yang sebakinya adalah huruf yang lepas. Lepas. Baik, nafas pula. Nafas. Huruf nafas yang tahan. Yang tahan banyak. Kita ambil yang lepas. Kita ambil yang lepas, senang. Iaitu huruf fa, huruf ha, huruf fa, huruf ha, fahathahu, huruf tha, huruf ha, fahathahu, syakh, huruf shin, dan huruf kha, syakhsun, huruf sad, huruf sin, dan huruf kaf, dan huruf ta. Yang ini 8. Yang 8, ini 5. Yang ini 10. Yang ini 10 huruf. 10. Baik, yang sebakinya adalah huruf yang tahan, huruf tahan. Baik, yang kita perlu ingat yang ni lah. Ambil ingat yang ini. Ingat, yang ni ingat. Maksudnya kalau kita dah ingat yang ni, yang tahan tak payahlah. Baik. Hari ini tambahan sikit berkaitan dengan baris, baris yang kita nak sebut. Kita di sini, tambah sini. Berkaitan dengan baris. Dia bukan tak ada, dia kering. Apabila kena angin, kering. Semua ada. Baik, kalau kita kata baris, ia ada baris atas, baris bawah, baris depan. Saya pernah tanya tak tuan-tuan dan puan, baris ada berapa dalam Quran? Tak bertanya itu lepas ilmu tu. Saya tanya berapa baris ada dalam Quran. Cuba test sikit ilmu-ilmu yang ada. Ada berapa baris dalam Quran? Panjang. Ya Allah, faktor saudara. Itu tak mau lah alasan tu. Ada 3 kan? Atas, bawah, depan. Lepas tu tanwin. Tanwin kira tak? Tanwin kira tak tanwin? Tanwin baris juga kan? Tapi kira tak? Baik. Ya betul. Dia ada 3 saja dalam Quran. Baik. Yang tanwin, cuba kita tengok tanwin. Tanwin ni dia ada dalam Quran, dia ada yang sama. Dia ada yang sengit. Dia ada yang depan. Dia ada yang 96. Tapi sama je ni. Cuma tujuan di dalam dia memberi dia letak dia letak dhabit, panggil catatan tu, dia untuk memberi kita faham lebih jelas lagi. Dia tak sama dari segi baca. Kalau kita kata sama dengan tak sama tu, nanti kita bincang lain tu, insya-Allah. Baik. Kita tengok tanwin. Kenapa dia tak jadi baris? Kalau kita kata huruf ba yang berbaris 1, baca ni ba kan? Tapi kalau berbaris 2, ban. Maksudnya nun ni hak kepada apa? Nun ni yang ada pada tanwin ni, ini hak kepada hukum tajwid ataupun hukum 5. Nun yang ada pada tanwin ni jadi hak kepada hukum 5. Seperti izhar, seperti ikhfa hakiki tu. Hakiki, seperti iklab, seperti idgham. Ni. Kalau kita kata ada aja tanwin, maksudnya dia akan jadi hukum ini. Kalau ada tanwin. Boleh faham tak? Semua dalam Quran ada tanwin, dia akan jadi hukum ni. Di antaranya hukum izhar, ataupun hukum ikhfa, ataupun hukum iklab, ataupun hukum idgham. Baik. Maksudnya tanwin ni bukan baris. Tanwin adalah nun mati.
Tu tanwin. Tetapi barisnya iaitu asal padanya adalah ba. Asalnya adalah ba. Apabila ada tanwinnya maka jadilah ban, bin dan pun. Baik. Yang kita nak bicaranya berkaitan dengan baris. Yang ini sambil-sambil jalan-jalan. Baik. Baris ni kalau ikut kaedah ada ustazah ke masing-masing dia akan bagi cara untuk mendekati ataupun untuk memahami. Kalau kita kata baris atas, nama dia bahasa Arab fathah lah. Jadi kalau kita kata fathah ni, apa yang kita nak mengenali dengan sebutan sekali dengan ada contohnya, ada pada kita. Kita kata fathah, baris atas. Macam mana? Ba, buka kan? Ba, buka. Dia tidak ada ke atas dan tidak ada ke bawah. Maksudnya dia buka. Kita kata ba. Baik, baris bawah. Nana ini buka. Ini istilahnya adalah buka. Yang ni dia boleh bawah. Kalau istilah kita belajar je lah. Yang puan, puan dulu belajar. Orang lelaki pun sama. Kalau baris bawah diguna dengan senyum, betul kan? B. Gitu. B. Itu istilah yang kita nampak. B. Tapi saya gunanya adalah tarik. Saya gunanya tarik. Tarik ke bawah. Cuba tarik ke bawah. B. B. Tarik ke bawah. B. Baik. Kalau baris depan, bu. Apa dia bu? Lepas. Lepas lah. Lepas. Bu. Jadi buka, tarik, lepas. Seperti ba, bi, bu. Itu. Ini adalah istilah apa dia yang kita untuk kaedah lah, abang kaedah ni dalam tajwid tak ada pun, tapi kaedah untuk kita cepat faham berkaitan dengan baris. Baik. Jadi setiap baris mesti berada pada huruf, baik pun huruf suara tahan, baik pun nafas tahan. Baik, saya dah bagi tahu perjalanan berkaitan dengan sebutan. Baik, perjalanan sebutan seperti yang kita dah sebut dah minggu sebelumnya. Kita contoh dengan huruf ba. Saya besarkan sikit. Contoh dia di dalam sebutan ni, perjalanan sifat, iaitu permulaan ni adalah dia ada dua. Dia ada asas dia iaitu makhraj. Dia ada makhraj. Dan dia ada sifat dia. Sifat dia adalah suara di situ. Suara mula-mula nak sebut, belum letak baris lagi. Dia ada makhraj dan dia ada suara. Sifat suara, bagi sifat ni, sifat suara. Jadi sifat suaranya mesti bercampur dengan, bergabung dengan makhraj, dengan keluarnya tahan. Belum bunyi suara, belum bunyi baris lagi. Itu berlakunya. Baik. Apabila kita terus kepada baris, di baris ni, baris, ini wajib tahu. Kalau tak tahu, baca Quran, baca tak sedap lah, baca tak betul lah. Baik, seperti kita kata baris atas, maka ini nama dia, baris ni nama apa? Nama dia jauh, ataupun rongga mulut. Baik, rongga mulut. Rongga mulut, baris tu rongga mulut. Semua sama. Rongga mulut ni guna dia atas semua huruf sama. Kalau kita contohnya bunyi apa? I, u. Kalau mari ba pun ba. Kalau mari ta pun ta. Kalau mari sa pun sa. Sama. Rongga mulut tak berubah. Dia tak berubah. Maka panggil rongga mulut ataupun nama dia jauh. Jauh. Nanti kita belajar semua tu nanti. Lambat lagi perjalanan. Nanti kita faham dulu. Perjalanan jalan lagi. Baik. Kalau baris bawah, samalah. Baik.
Ni apabila kita lekatkan makhraj dengan dengan suara, maksud ni dia kena rapat dia, jangan lambat. Tak ada ikut begitu, tidak. Mana rapat terus bunyi bunyi baris ba. Yang kita baca kebanyakan daripada yang kita bunyinya ada lambat. Ba. Itu apabila kita baca, dia akan jadi bacaan itu tidak kemas dan bunyi lemah. Sebab tu apabila kita bunyi makhraj dan ini kita bunyi ba, dilekat terus. B dan bu. Juga ada huruf-huruf mana kita kata huruf yang lain-lain pun sama, mana lekat dan bunyi. Baik. Apabila kita bunyi ni, kita terus kepada daripada sifat suara terus kepada baris. Di sini dia ada penilaian nafas. Nafas ni. Nafas. Penilaian nafas. Baik, kita ambil huruf yang ada nafas. Ni. Seperti huruf fa. Baik, permulaan sama. Makhraj, sifat suara. Sifat suara ni, suara. Baik, suara fa tak ada di dalam tahan. Maksudnya dia adalah suara lepas. Dia nilai suara di depan ni. Nilai suara. Baik. Apabila terus kepada baris, maka kita nilaikan nafas. Baik. Nafas apabila kita kata huruf fa, kita lekatkan. Kita letakkan makhraj dan suaranya lepas. Mana dia tak tahan lah. Dia tak sama macam ba lah. Tapi dia lepas. Maknanya lepas pada kita nak sebut fa. Fa. Tak ada lekat kan? Kalau ba lekat. Yang itu yang jadi nada dalam Quran tu. Jadi nada tinggi rendah dalam Quran. Baik. Kalau kita kata fa, baik. Di dalam kena kepada baris, dia ada di situ, kita bayangkan ada apa situ? Fa. Ada apa? Dengan ba. Fa. Apa yang ada sebelum ke baris? Sudah. Ada nafas lah. Ada nafas lah. Baik, huruf ba tadi kan? Kata-kata ba. Ada tak nafas yang kita terus di mana di antara nak ke baris tu ada nafas tak? Tak ada. Kalau huruf fa, ada. Inilah yang kita kata macam mana nak susun sifat. Ini baru dua, ada lagi dua. Sifat dia ada dua lagi. Tapi itu khusus kepada huruf yang ada O, yang bunyi O. Yang ada lagi dua tu. Baik. Hari ini kita cuba kepada huruf yang bunyi A dulu. Apa yang OA tu? Kalau kita kata baris, kita apa dia? Kita kata di baris atas ni ada A dan ada O pada huruf hijaiyah. Ya, Joswan, saya ingat. Huruf A dan huruf O pada baris atas. Tu Haji boleh? Termenung jauh. Baik. Kalau kita kata huruf A ni, huruf yang apa dia? Sifatnya adalah dua yang dikatakan aktif. Kalau kita kata huruf O, kena tambah lagi, iaitu pangkal lidah dan lidah naik tutup langit. Tutup langit semua tu. Kena tambah lagi dua. Kalau yang O punya. Kalau yang A, dua dah cukup, iaitu dengan sifat suara dan sifat nafas. Masih ingat tak? Kena hundur balik lah. Tak baca juga ini. Hundur balik baik. Kalau huruf A seperti ba, ta, yang bunyi ba tu, iba, ta, ta. Semua tu ba, ta, saja, da, ro. Ro tu dikecualikan. Mana itu adalah huruf yang bunyi A. Kalau bunyi O, kho, so, bo, po, bo. Kita bayangkan kalau kita sebut tu, lidah kita mesti naik. Kalau kita kata so, lidah kita di mana? Naik. Bukan sa, bukan sada, bukan gitu. Walada, tidak. Waladdo, lidah kita naik. Maksudnya ini dia tambah lagi dua sifat, iaitu lidah, pangkal lidah terangkat dan
Lidah naik menutupi langit. Baik, tak apa. Yang tu tunggu dulu. Kita terus kepada baris yang ada A dulu. Baik. Inilah perjalanan dia yang kita sebut setiap huruf. Iaitu, apabila kita sebut huruf baris atas dan baris bawah, baris depan, maka adanya suara, adanya nafas. Boleh? Baik. Apakah yang kita nak kena beramal pada pula dah? Apa yang kita kena beramal, nak kena beramal pada baris? Tak ada siapa ajar, saya ajarkan tuan-tuan dan puan. Macam mana kita nak beramal dengan baris? Macam mana nak beramal dengan baris? Dia ada amalan dia kan? Setiap baris, setiap apa semua ada amalan dia. Amalan baris pula, kita nak beramal dengan baris. Macam mana? Sudah, pelik-pelik sungguh Ustaz. Kan? Beramal dengan baris, saya nak tanya, kalaulah nak tanya tuan-tuan dan puan yang boleh jawab, kenapa di dalam Al-Quran ataupun di dalam catatan dalam Quran, semua Quran, baris sengit? Mesti kena ada maknanya, maksudnya. Kenapa dia tulis sengit? Itu cara kita nak beramal. Kalau tahu, memang kita, kalau kita tahu cara beramal, mana kita baca dengan sedap. Macam mana? Kenapa dalam Quran didobit dengan sengit? Kau sengaja dia je? Tak. Semua dalam Quran tak sengaja. Yang ada simbol dalam Quran tak sengaja. Mesti kena ada bacaan. Kenapa sengit? Ada Quran tulisnya tu? Baik bawah dan itu. Ada? Tak ada satu Quran pun. Macam mana? Baru tahu ni. Kenapa dalam Quran tulis sengit? Ini kena ada ilmu lah. Iaitu bacaannya mesti dengan rongga yang tekan. Bukan rongga yang lepas seperti gitu, tidak. Tetapi dia kena rongga daripada, kita tengok rongga kita daripada mana? Rongga kita, kalau kita kata ni gigi kita, ni anak tengkak, ni lidah. Rongga kita bermula daripada sini ke depan. Jadi tekannya daripada sini sampai ke sini, tekan. Iaitu tekan daripada atas ke bawah. Seperti kita sebut ba, bi, bu. Boleh faham tak? Boleh? Baik. Kalau kita kata ba, tekan tak? Dia tak jadi baris kan? Baris dia, apabila kita tekan, dia akan bunyi A di situ. Kalau baris atas, dia akan bunyi A. Ingat, dia bunyi A. Sebab daripada baris ni adalah alif. Alif adalah tulisannya A. Ambil daripada A ya. A. Baik. Ba, ta, tha. Itu. Baik, kalau baris bawah, ambil daripada iya, tapi ya yang depan saja. Ambil daripada i. Kalau kita kata ya, ambil daripada ya, maka bunyinya i. I, y lah. Kita kata tak. Baris depan adalah ambil daripada waw. Yang ambil daripada depan waw, iaitu u. Saya tahu di antara tuan tak pernah dengar saya cerita. Ni saya cerita. Ada yang mungkin ada, mungkin tak pernah. Apabila kita baca, maka kita kena bunyikan, menekan kepada daripada atas. Daripada atas ni maksudnya daripada kita start daripada suara dan kita bunyi tekan. Jadi kita baca bunyinya ta, ti, tu. Sebab tu kita bacanya, saya kata ni daripada tabaraka. Saya kata tabaraka. Saya ambil contoh ya. Kita ambil contohnya ta dan ba dan ra dan ka. Baik, semua ni baris atas. Cuma dia tambahnya adalah
iaitu apa dia, mak asli. Cuba kita baca dengan tekan semua. Termasuk dengan mak asli, kita baca dengan tekan semua. Tekan seperti kita meraihkan baris yang ada A. Kita baca ni mana? Tabaraka. Betul tak? Kalau kita baca yang tak tekan, mana kita bunyinya? Tabaraka. Bunyi lembut dah tak betul. Kita bacanya Tabaraka. Cuba kita tekan ta. Satu harakat yang ta. Kita kata harakat pula. Ta dan ba. Ba. Dan kita kata ro. Ro. Dan kita kata ka. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Semua huruf tu kita tekan. Sebab tu dalam Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang kita bunyi lembut. Tak ada. Sebab tu kita baca Quran dia ada dua. Yang pertama baca Quran letih. Maksudnya letih baca Quran. Yang letih ni, kalau doktor saya bagi tahu, letih ni mesti dia baca betul. Kita kata istilah. Yang satu lagi baca dia tidur, mengantuk. Ini tak betul. Sebab Quran dia tidak baca dan kita boleh tidur. Tak. Quran dia tak akan berlaku macam tu. Maksudnya dia kena, setiap huruf mesti kena tekan. Baik. Contoh kita kata lah, saya nak baca dengan biasa kita baca Tabarakalladzi. Saya nak ambil sekeratnya, kita baca dengan kita tidak tekan baris yang ada A, yang ada Y, yang ada waw ni. Kita kira contohnya. A'udzubillahi minasyaitanir. Baik, kita baik a'udzubillahi apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita ambil a'udzubillah, tak apalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Cuba kita tukarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Dia bertukar menjadi lain. Kita kata bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata dengan kita tukar ba, sin pun semua mim. Bismillahirrahmanirrahim. Beza. Lepas tu kalau tuan-tuan nak baca, sebab apa tuan-tuan tanya sebab apa saya baca tak sedap, itulah berkaitan dengan tak betul. Sebutan apa dia? Sifat tak sampai kepada tahap yang dinak, dan baris pun kita tak tekan. Lepas tu kita baca jadi tak sedap. Baik, kita contoh tadi sebab sekarang nak kata Tabarakalladzi. Kita baca. Baik, saya baca nah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey tak? Okey. Tapi tak okey. Itu tak okey. Saya baca sekali lagi, yang biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beza tak? Beza. Sebab apa? Kita beri penekanan kepada baris. Sebab itulah ramai di antara kita baca. Saya sendiri pun sebelum saya belajar yang berkaitan dengan keratan yang mencukupi dengan mengenali baris, sama macam tu. Macam tu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tak kesalahan? Cuba tutup guru semua. Ada tuan-tuan ni? Baik, ada kesalahan tak dalam bacaan tu? Dia tidak, kalau kita kata lah sebagai guru, dia kata tidaklah salah, tetapi kurang garam, kurang manis.
Kalau kita kata istilahnya, dia baca surah Fatihah, tetapi seperti mana dia masak tom yum. Dia baca Fatihah, orang tahu kata dia baca Fatihah, tetapi seperti mana dia umpamakan dia masak tom yum kan. Kita kata tom yum yang paling sedap dia suka-suka ni. Bagi hak nyai mana cari tom yum lah. Baik. Tapi surah Fatihah masak tom yum, tapi tom yum kurang pedas, kurang manis, kurang masin. Seperti mana juga dia baca surah Fatihah, orang tahu, tetapi kurang seperti itulah, kurang sedap. Fatihah tapi kurang sedap. Baik, kita kata Bismillah tadi kita baca dah. Kita baca Alhamdulillah. Kita baca biasa yang dibaca oleh mana-mana imam. Kita kata ada imam yang bagus, masya-Allah bagus. Kita katalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey tak? Okey tak? Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh tak? Boleh. Tetapi cuba kita letakkan baris dan betul dengan sifat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beza tak? Itu dia kita nak belajar tu. Bila nak boleh, bila nak pandai, itu bukan hak saya, itu hak Tuhan. Jangan tanya. Ayat tu yang dia akan tanya, bila saya nak pandai Ustaz? Itu saya tak tahu. Tapi nak ubah cerita dia tu, bacaan, iaitu menjadi mantap. Boleh? Kita baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh tak tu? Cuba tukar. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana kita tukar? Baris. Dan juga kepada sifat. Lepas tu kita Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey kan? Semua okey ni. Kita ni sudah tak belajar kita kalau semua okey, semua betul. Kita baca ni. Maliki Yaumiddin. Baik, kita cari ma. Suara yang pertengahan. Baik, kita baca tadi tukarnya pertengahan ma. Baik, kita kata li, suara pertengahan dengan baris bawah. Mana kita baca bunyi macam mana? Li. Lepas tu kalau huruf kaf dia ada dia ada syiddah, dia ada suara tahan, dia ada suara yang lepas. Mana bunyinya? Ki. Cuba ambil tiga huruf tu dulu. Daripada Maliki, tukar Maliki. Itulah. Ustaz mengajar lagu ke? Tak ada. Saya tak mengajar lagu, saya mengajar sifat. Tapi nada dia tu adalah menjadi lagu. Seronok ke? Seronok kita tahu. Itu. Maksudnya itulah cara kita baca baik. Kita kata Maliki Yaumiddin ni. Jadi kita baca Maliki. Jadi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Gitu. Ikut susutan. Baik, kita kata iya. Iya kena butuh. Hamzah. Kita cari Hamzah. Hamzah ada di sini. Hamzah ada di sini. Mana? Ni A. Jadi kita kata Hamzah, huruf Hamzah baris bawah. Macam mana bunyi? I. Yang bunyi A tu ada rongga. Yang mula-mula kita tekan adalah A. Ada nafas tak? Tak ada lah. Sebab dia antara ke baris tu tak ada nafas. Kalau bunyi tu ada tu. Itu tak betul lah. Baik, kita bunyi A. Kita bunyi I. Cepat jangan bunyi I. Itu tak mau tu. Itu kita daripada awal lagi kita larang, daripada bunyi lambat tu. Lekat A dan bunyinya I. Baik, bersambung dengan ya. Ya di dalam mana ni? Ya ada tak dalam syidah? Tak ada. Ya di dalam ni pun tak ada. Ya ni maksudnya huruf yang lepas.
dan suara yang tahan. Baik, kita kata bunyi ya. I. Kata ya ni, ya mati, ya sukun kan? Bunyinya I. Lepas tu suruh kepada ya. Ya. Ya tu tekan ya. Ya tidaklah. Mana ya tu tekan. Daripada ya. Baik, huruf kaf. Ka. Tekan ka dan ada angin. Ka. Ada syiddah dan ada hamas. Maksudnya tekan permulaan sebelum kepada bunyi itu. Di dalam tu dicepat sebenarnya, tetapi kita kata sebelum kepada bunyi ka tu ada nafas. Ka. Jadi kita bacanya iyyaka. Baik, saya nak bagi contoh dengan nak pula. Nak budu, betul tak? Betul tak nak budu? Tak betul. Huruf nun adalah huruf yang dikata ke pertengahan, dan huruf ain pun adalah pertengahan. Maksudnya dua-dua tu campur, dia akan bunyi macam mana? Na. Dua-dua tekan. Na. Ada apa? Ada lunak pada huruf ain. Na. Baik, kalau kata huruf ba dengan baris depan, macam mana bunyi? Dia ada dua. Baca bunyi bu dengan bu. Bu yang betul. Kalau huruf da, dia ada du dengan du. Du yang betul. Cuba campur. Iyyaka na'budu. Lepas tu baris ni, baris jangan tinggal. Baris tu jangan tinggal. Kita kata iyyaka na'budu, budu. Maksudnya kita tinggal pada bu dan kita tinggal pada du, yang hujung dia tu. Lepas tu wa iyyaka kanas wa iyyaka kanas. Nas di sini ramai di antara imam kita tak ada kat sini, insya-Allah no. Tak. Jadi tak ni sebenarnya adalah ta. Jangan campur dengan ain. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita bunyi ta? Sebab ta tu adalah apabila satu baris dia akan bunyi ta dan campur dengan ain. Jangan wa iyyaka nasta'in. Itu ada di kalangan kita baca, lagi-lagi imam kita tak mau. Mana bunyinya ta dan ain. Baik, kita baca biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu biasa. Berat berkaitan dengan baris dan baik berkaitan dengan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beza kan? Itu nama kita nak belajar tu. Baik, kita teruskan kepada kita ayat yang seterusnya. Kita kata sirah sad, si. Huruf sad tidak ada tertahan dan huruf sad ada angin. Maksudnya kita sebut sad, kita ada suara lepas. Suara lepas, makhraj kita tahu dah kot. Baik, nak terus kepada sad, sa, ataupun dikata-kata si. Di sini nak terus ini dia ada nafas. Baik, apabila kita dah bunyi baris, dia ada sekali, iaitu pangkal lidah terangkat. Si, mana kita kata? Sa, si. Ketika kita kata si tu, dia ada sekali dengan pangkal lidah. Maksudnya pangkal lidah kita ni terangkat, dan sekali dengan lidah naik tutup le langit. Ini sambung sebab dia huruf O, so. Jadi kita sebut macam mana? So, si. So, si. Jangan muncul mulut. So tak punya. Kita sebutkan si. Si, kan? Dia ada apa di sini? Satu lagi sifat tunggal, iaitu safir. Apa dia safir? Berdesir. Wajib mesti kena ada berdesir. Tu atau berdesir, panggil berdesir.
Nama dia Safir. Baik. Kita bacanya Siratal ladzina an'amta inna siratal mustaqim, bukan siratal ladzina ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah kebiasaan. Ambilkan semua huruf hamzah bertemu dengan ha, dan kita kata di, ada ya, di, macam mana bunyi? Ihdinas nun, masuk dengan sad. Ihdinas na, tu sebab apa kita tekan? Sebab dia adalah huruf yang pertengahan. Kalau kita tak tekan, dia akan bunyi mana? Ihdinas sira. Ihdinas sira kan? Nasira. Tekan. Ihdina nasirata sirara ra dan ta dengan lam, tol, dan mim dengan sin. Mim tekan, bukan mustaqim tetapi mus, dan huruf ta tekan sebab syiddah ta, dan qi tekan juga sebab qaf. Betul tekan balik tidur. tekan. Itu cerita dia. Sebenarnya tak boleh hari ni pun. Mungkin ada separuh boleh, ada separuh tak boleh. Baik, kita cuba tekan macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Itu cara dia kita mengambil setiap huruf. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Yang ini kita kena ingat, yang ini nanti insya-Allah saya akan kupas berkaitan dengan huruf O, seperti huruf yang di dalam ni, iaitu huruf kha kepada yang ni, khusus kepada kha dan qaf dan ghin, yang bunyi dua-duanya, ada dua-dua, iaitu huruf sad, huruf dad, dan huruf ta dan huruf dha. Ini ada dua-dua, pangkal lidah terangkat sekali dengan lidah. Tapi ini ada pangkal lidah sahaja. Huruf kha dan huruf qa dan huruf gha. Ini saya akan kupas insya-Allah. Baik. Jom kita buka buku, kita cuba latih sikit. 15 minit. Baik, kita ambil huruf ikut turutan lah. Baik, iaitu huruf hamzah dulu. Baik, tengoklah. Huruf hamzah adalah huruf yang kita baca dah minggu lepas hamzah, tapi kita ulang balik. Huruf hamzah ada tak dalam syiddah, dalam suara tertahan? Ada. Maksudnya dia adalah huruf tahan, maka kita kata, boleh tuan-tuan tengok, tak apa, saya tak suruh lagi. Saya tak suruh baca lagi insya-Allah. Tengok dalam yang tu, yang dalam apa dia, latihan tubi tu. Dalam ni nanti, dalam buku kena lepas yang ni dulu. Kita ambil yang tu dulu, dalam kertas tu. Buku tu nanti setiap orang kena baca. Tu dia. Bunyi berdebar dah. Kalau seorang, setiap orang kena baca. Lambat lagi. Setiap orang kena baca ni lambat lagi. Jangan risau, lambat lagi. Baik. Bunyi setiap orang kena baca, siap. Baik. Maraton terus ni. Baik. Kita tengoklah, saya baca. Dengar. A, I, U, Ba, U, An, A, Ani, A, Na. Dia kena baca macam tu. Ida, ini. Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A. Kita baca, itu cukup dengan sifat dia, cukup dengan baris. Baik. Kita baca bunyi dengan laju. Kita baca laju lah. Ikut dengan tadi. Tadi saya baca lambat, saya baca laju. Tuan-tuan boleh dan puan boleh tengok semak. Saya dah baca lagu. Dia akan bunyi lagu. Apabila baca laju, dia akan bunyi lagu. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A. Boleh? Sudah. Boleh tak? Sekali lagi. A, I,
uba. Sebelum kita kata ada nafas, ada suara yang tahan. Semua daripada awal sampai kepada akhir mesti kena sama. Jangan tukar. Walaupun dia dalam keadaan mati, sukun apa semua, dalam macam mana sekalipun, dia sama. Tengok. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Terus kepada huruf Ba. Ba pula. Ba, Bi, Bu, Bab, Bu, Bani, Babna, Minal, Mubni, Mabi, Bani, Ba. Itu bunyi lagu. Kita baca dengan satu-satu. Ba, Bi, Bu, Bab, Bu, Ba. Kenapa bunyi Ba situ? Itu ada hukum tajwid. Masuk hukum tajwid situ. Sebab nun nanti bertemu dengan Ba, dia akan jadi iklab. Baik. Ba, Ni, Bab, Na, Mi, Nal, Mub, Ni, Ma, Bi, Ba, Ma, Bi, Ba. Apa ya? Kenapa bunyi ban situ? Iklab juga. Tanwin bertemu dengan Ba. Ma, Bi, Ba, Bani, Ba. Baik, kalau yang salah kita baca, kita kata Babi, Bu, Baba, Bu, Bani, Babna, Minal, Mubni, Mabi, Bani, Ba. Ia bunyi macam satu perkara yang tak kemas. Sebab apa? Pada kita tak tekan pada huruf dan pada baris. Babi, Bu, Baba, Bu, Bani, Babna, Minal, Mubni, Mabi, Bani, Ba. Baik, kita ambil daripada Bani, Babna, Bani, Babna. Itu yang kita tekan kan? Bani, Babna. Daripada Bani, Babna. Minal, Mubni, Minal, Mubni. Mabibal, Bani, Ba. Bani, Ba. Itu cara dia. Boleh? Yang ini pun kita kena kata juga, insyaAllah. Tak apalah, bila-bila lah. Bukan hari ni lah. Hari ni saya baca dulu. Baik, kita kata huruf Ta pula. Tengok huruf Ta. Huruf Ta adalah huruf yang dikatakan suara yang tahan, tapi ada nafas. Macam mana bunyi Ta? Ta, Ti, Tu. Mana makhrajnya? Iaitu hujung lidah tekan di siratan gusi, tekan dan lepas angin. Ta. Baik, kita kata nak. Ta, Ti, Tu, Bat. Tu, Ta. Jadi ikhfa. Tu, Ta, Tani, Tatna. Minal, Mutni, Matita, Tanita. Baik, setiap yang saya baca tadi, saya cuba buat untuk menjadikan baris itu tegas. Ta, Ti, Tu. Tu. Bukan kata ta, ti, tu, tidak. Tapi bunyinya ta, ti, tu. Saya nak tambah sikit. Berkaitan dengan kita baca Quran, kita kena setiap huruf yang kita baca dan langkahan kita setiap perjalanan tu, dia tidak ada, saya ulang sekali lagi, dia tidak ada lemah. Dia kena semua tinggi. Di dalam tinggi tu, dia ada panjang dengan sebab dia jadi mat, ataupun dia jadi apa dia, mat biasa, mat jaiz, ataupun mat wajib, ataupun dia jadi mat lazim, ataupun dia jadi mat yang kita kata mat silah ke.
Di dalam panjang tu pun dia ada tegas, tetapi di dalam tegasan itulah yang keluarnya lagu. Kita kata panjangnya, kalau misal kita kata dalam panjang tu dia ada tegas, tekan, tetapi dia ada lagu. Dia kata minas sama, dia tidak ada minas sama atau minas sama, tidak, tak ada. Dia tak ada dalam Quran. Itu saya cuba bagi tuan-tuan faham dalam bacaan Quran. Dia, apakah hikmah pada yang kita tekan tu? Yang pertamanya kita, Allah SWT beri hati yang senantiasa apa dia, tatmain, iaitu hati kita senantiasa tenang, dengan sebab dia apabila kita baca macam tu, dia injap dia tu ataupun darah dia akan selalu berpusing. Sebab tu baca Quran ni, kalau baca Quran ni yang biasa-biasa, kalau kita kata biasa, tidak ada hikmahnya. Sebab kita baca yang tidak ada tekan, ia tak sama dengan kita baca tekan, sebab dia berkaitan dengan darah kita. Sebab itulah ala bizikrillah tatmainul qulub ni disebutkan dengan zikri ni, berzikir walaupun dia pendek. Kita kata la ilaha illallah, kita kata bukan kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan, tetapi kita tekankan kepada setiap huruf itu bunyi la ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang tidak ada di bibir mulut. Dia tak ada, dia tak ada sini. Dia tak ada, dia duduk dengan dalam mulut dengan hati saja. Sebab itulah kalau siapa yang mengeluarkan kalimah tahlil dengan bibir mulut berdenyut, kalau zaman saya belajar, doktor kata tak lulus. Tak lulus. Baik, cuba kata la ilaha illallah. Berdenyut tak? Saya nak kata, dengar. Betul-betul, saya pegang mulut saya lagi. Dia tak ada. La ilaha illallah. Berdenyut tak? Ada berdenyut tak? Sudah. Ada berdenyut tak? Tak berdenyut. Kalau siapa yang sebut kalimah tahlil berdenyut, maksudnya itu zikri, panggil kita kepada zikir tadi, berzikir. Jadi berzikir kalimah la ilaha illallah ni ada yang betul, tidak ada keluar apa-apa. Sebab tu dia duduk saja, dia buat tasbih, dia kata macam ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tengok mulut saja, bijak tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Senyum lagi. Itu tak ada. Itu panggil cara kita mendekati Tuhan, dengan Tuhan bagi kalimah la ilallah dengan mendekati dengan panggil hati yang dia kata tatmainnah. Baik, tak apa, kita tak nak, kita cuba lalu jalan ya tu tadi kita cerita tu. Baca Quran ni bersama macam tu. Maksudnya apabila kita tekan setiap walaupun kita kata walaupun kalimah la ilaha illallah, kita tekan dia, injap kita ataupun darah kita, dia akan pam selalu. Sebab istilahnya doktor yang kalau saya belajar, dia kata macam mana yang keadaan kamu ketika marah, macam itulah baca Quran. Mana kita marah ni, dengan guna bahasa kita marah, macam tu juga baca Quran. Tapi baca Quran dia tak keluar marah, dia akan keluar sedap. Apabila kita seperti kita sebut, kita kata sebut ya tabarakallah, kita dengar marah, macam mana bunyi ta marah, ba marah, dan ra marah, kaf marah, macam mana bunyi? Ta, seperti ta, gitu. Dan kita kata ba, bukan ta, ba, bukan, dia bunyinya ta, dan dia bunyinya ba, dan dia bunyinya ra, dan bunyi ka. Kita cuba guna semua yang tadi kita bunyi dengan nada marah. Tabaraka. Tu dia. Marah tu bunyinya. Tapi dia dalam Quran dia tak. Quran dia akan bunyi sedap. Bukan daripada tabaraka. Itu tak marah, itu lemah lembut. Tabaraka, tidak. Yang bunyi tabaraka. Mana-mana imam pergilah dengar, buka lagi balik, buka Imam Sudais ke, Imam Sa'id Ramidi ke, Imam Sa'id Maqili ke, semua baca, kita tak perasan. Cuma kita kata sedap tu imam ni, sedap, tapi kita tak perasan. Setiap dia lafazkan huruf, mana ada tak bunyi akhir baris, semua bunyi akhir baris.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua. Bukan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada. Semua dia akan dia lafaz setiap huruf, maka dia akan keluar dengan marah. Sebab apa dia bagi marah? Apabila kita marah, darah berjalan. Kalau kata jangan, jadi itu. Jangan. Sedap tak? Marah tu. Cuba kata jangan. Marah ni. Gitu. Sama macam orang Melayu lah. Sama dengan bahasa Melayu. Tak ada beza bahasa Melayu kita ni. Lebih kurang dengan Arab juga. Kalau kita makan. Makan. Dan kan. Makan. Tapi tak sedap pula dengan makan semua marah kan. Tapi macam itulah kita kata, kalau nak menjadikan bahasa yang dikatakan bahasa yang mantap. Gitulah. Faham tak? Setiap kali kita baca Quran, kita marah. Faham tak? Baik, kita terus kepada huruf ta. Ta dan sa. Huruf ta. Tengok huruf ta. Marah. Cuba marah. Marah ni bukan dia. Marah ni marah dengan sebutan, dengan ikut apa dia, keratan lah. Ikut apa dia, baris. Baik, kita kata sa. Bagi makhraj dulu. Hujung lidah ni keluar gigi. Sa. Fi. Thu. Bath. Thu. Than. Jadi ikhfa. Thani Thna. Marah. Thani Thna. Minal Muthni. Marah. Minal Muthni. Mathitha Thanitha. Tak marah tu. Fi marah. Fi dan than. Dengungkan bunyi ikhfa. Mathitha Thanitha. Thanitha. Marah tha, marah ni. Thanitha. Itu baru letih. Berasa letih. Baru berasa Quran. Begitulah. Alhamdulillah. Baik, saya buka soalan. Mungkin ada soalan, mungkin ada nak tanya. Saya buka soalan, silakan. Yang kita dah belajar. Soalan ni yang payah ni, Ustaz. Saya nak tanya apa? Aduh. Ada soalan, tapi tak tahu nak tanya. Itu soalan yang biasa. Saya pun jawab ya. Kalau tak tanya soalan, saya jawab juga soalan. Ya. Iyalah. Ya sajalah. Ada soalan tak? Joh Haji belakang-belakang tu. Ya, hujung tu. Hujung-hujung tak? Ya, silakan adik. Rih. Dia kena ikut dengan baris bawah dan kena ikut sifat dia, bukan reh. Reh tak betul lah. Dia kena bunyi rih. Kalau reh dia akan bunyi imalah, condong. Jangan reh jangan. Fasabbih sama juga. Fasabbih bismi rabbika. Apa dia surah Izajah tu? Fastaghfiru fasabbih. Tak ingat dah lah. Saya pun. Apa dia? Izajah nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas astaghfirullah sabbih bismi rabbika. Tu ada baca sabbih, tak betul lah sabbih tu. Dia kena ikut baris lah. B lah, dan bersambung dengan ha. Fasabbih bismi rabbika, gitulah. Jangan reh lah, ri. Walaupun dia qori, tapi dia tetap salah. Percaya saya. Kalau dia pergi musabakah, orang bagi kosong kat dia itu. Betul. Dia kena ikut apa yang telah ada pada catatan data dan carta dia tu, apa yang telah ditetapkan. Itu tak boleh nak buat bahasa kita. Kecuali dengan apa dia baca qiraat. Baca qiraat seperti kita kata wadduha, jadi wadduha itu adalah Warshi, itu berkaitan dengan qiraat itu lain. Ya, ada soalan lagi, silakan. Sama enggak? Ambil pada i lah. Kita ambil daripada usul daripada hamzah, iaitu i.
Ha tu adalah pendatang dia, bukan datang tanpa izin, tetapi datangnya, iaitu tetamu dia. Mana kita kena bagi tuan rumah. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Ha gitu. Ha, I dulu, jangan hilang I tu. I tu kena bunyi I, lepas tu tarik ha masuk. Ihdinas sira. Ha, ihdinas sira. Ha. Tu lagi. Ha. Insya-Allah. Ha. Tengok barisnya. Kalau ni, kalau tambah ain, ni'mati. Begitu. Kalau jangan ikut orang lah. Kita kena ikut kita lah. Kita kena ikut panggil apa? Ikut orang siap kita habis. Walaupun dia kata saya dapat sanad, tanya dia, sanad daripada mana? Kalau dia kata dapat sanad lah, saya dah sanad. Tapi sanad daripada mana? Itu yang penting. Sebab sekarang ni tuan-tuan bersanad dengan saya, kalau ada kita kata saya dah ajar tu, misalnya kita dah profesional sekarang ni, kita dah baca Quran pun okey, ada orang tegur, kenapa baca macam tu? Tanyalah Ustaz Azmi. Itu panggil sanad. Jadi saya tak payah jawab banyak lah. Kalau dah kata tak betul, tanya Ustaz Azmi. Saya belajar dengan dia. Itu panggil bersanad. Boleh faham tak? Bukan kata saya belajar lah, saya belajar macam ni. Siapa yang ajar? Saya belajar lah. Tu ya, tak habis. Tak habis tu. Itu orang kita tak sanad. Itu sandaran tak ada. Sebab itulah orang yang bersanad, guru yang bersanad sama. Mana-mana qari atas dunia ini sama. Walaupun dia bersanad dengan sanad yang sanad yang panggil ramai yang berbeza, tetapi sanad dia akan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada beza. Yang kiraat tu dia tak ada beza berkaitan dengan sebutan. Dia beza di antaranya baris, kadang dia tukar baris, kadang dia tukar menjadi sengit, kadang dia tukar menjadi naqal, daripada filar jadi filar. Kita kata waqala al-insa waqala al-insan, itu adalah berkaitan dengan kiraat lah. Kiraat. Ia tak ada berkaitan dengan tukar baca ikut dan tidak. Gitu. Baik, soalan lagi, silakan. Orang muda-muda ada soalan ke? Orang berumur, orang tua tak jangan sebut, marah. Orang berumur. Betul tua jangan sebut Ustaz. Itu pantang. Ada satu lagi apa panggil, orang Kedah panggil apa? Orang lama. Oi, lagi seronok orang lama. Banyak kematangan banyak. Ya, Wan Arifin, ada tak? Tak ada. Baik, saya pun nak tutup dia. Cukuplah tu. Banyak-banyak nanti kan tak boleh tak makan lagi. Sarapan. Ada sarapan kan? Ke puasa dah? Ke sembahyang tarawih dah? Sekarang ni dah ada kan sembahyang tarawih kan? Dah ada dah. Allah, dia bagus sungguh lah. Dia pakai mata ni. Dia pakai anak bulan yang kedua. Dia tengok nampak 6 bulan. Tuhan jadi anak bulan kepada dia. Itu dia. Habis dah. Kalau itulah saja insya-Allah. Kita banyak-banyak pun memuntah juga. Baik, insya-Allah saya minggu depan ni cuba ingatkan yang ni dulu. Ingat betul. Saya akan nak bagi ni, kena ingat ni. Kalau tak ingat dia tak akan jadi bacaan kita tu. Kita katalah bacaan kita tak jadi mantap lah. Dia kena ingat dulu. Ambil yang ni dulu, ingat dulu. Insya-Allah. Ini penting apabila kita belajar mana-mana pun, apabila kita buka buku, dia akan mula dengan sifat-sifat. Kalau kita tengok buku, cubalah buka buku tengok sifat yang saya ajar tu. Tak cuma dia istilah bahasa, dia ada syiddah, dia ada rakhawah. Yang syiddah tu, rakhawah tu adalah berkaitan dengan suara. Suara tertahan, suara terlepas, suara pertengahan. InsyaAllah minggu depan kita cuba baca juga dan kita buat cuba hurai yang kita baca tu insyaAllah. Setiap huruf. Sampai huruf apa? Huruf ta tadi. Dan boleh kita ulang lagi, tak ada masalah. Baik. Itu saja saya rasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يهدي قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah minggu depan ni kita cuba baca yang tu, lepas tu kita cuba masuk berkaitan dengan keratan yang saya nak ajar tu lah. Keratan tu sangat bagus lah apabila kita dah faham yang ni. Baik, insyaAllah nah. Minggu depan lagi kan? Kata ada bulan puasa? Ada kan? Bulan puasa ada, insyaAllah. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.